walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat berahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat menyambung semula kelas dan kuliah kita pada malam ini, masih lagi berhubung dengan pengajian tauhid kepada Allah berdasarkan kepada tulisan dan karangan Al-Imam Ibnul Qayyim. Malam ini kita akan sambung perbincangan kita berhubung dengan hak yang menjadi pengkhususan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua maklum dan kita tahu bahawa dalam kuliah yang lepas Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan beberapa contoh untuk kita jelas bagaimana perkara yang khas, mutlak, yang menjadi milik semata-mata boleh ataupun wajib hanya dipersembahkan kepada Allah, seperti hak sujud semata-mata hanya kepada Allah, hak berdoa, hak bertawakal juga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kata Ibnul Qayyim, sesiapa yang berdoa, sesiapa yang bertawakal, sesiapa yang sujud, sesiapa yang bertaubat, kita sebut dalam kuliah yang lepas yang disenaraikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata dia, sesiapa sahaja yang berdoa, sesiapa sahaja yang bertaubat, atau sesiapa sahaja yang bertawakal kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, yang kita sebut tadi merupakan hak khusus semata-mata kepada Allah, maka dia telah merosakkan akidah dan telah terkeluar daripada akidah yang benar kepada perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu. Malam ini kita masih menyambung apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, salah satu daripada perbuatan yang dianggap milik Allah, dan sesiapa yang melakukannya boleh terkeluar daripada akidah yang benar, boleh rosak akidahnya, boleh mencabar hak mutlak yang mana Allah sahaja yang berhak dan boleh kita lakukan perkara tersebut. Malam ini Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan hadis ataupun contoh, iaitu sesiapa yang melukis atau mengukir gambar, yang mana hak mencipta itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita tengok Al-Imam Ibnul Qayyim, dia bawa ayat-ayat dan nas yang menjelaskan larangan melukis gambar, mengukir patung, kerana perbuatan itu dianggap mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyatakan orang yang mengukir gambar ataupun patung, ukir patung ni, atau dia melukis gambar untuk dia menghidupkan apa yang dia lukis ataupun apa yang dia ukir itu. Jadi seolah-olah apa yang kita boleh faham daripada perbincangan ini, perbuatan melukis gambar makhluk yang bernyawa atau mengukir patung makhluk yang bernyawa seakan-akan cuba menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bab lukis gambar ni
atau ukiak patung ni, surah ni menjadi perbincangan di kalangan para fuqaha. Boleh ke tak boleh? Buat patung, ukiak patung, lukis gambar. Sebab Al-Khaliq, the creator, pencipta. Kita ni makhluk yang dicipta. Kita ni yang dicipta. Siapa yang mencipta? Siapa yang menjadikan kita? Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bagi orang beriman, dia tidak boleh menerima, dia tidak boleh mengaku, dia tidak boleh beriman di sana adanya Khaliq selain Allah. Allahu khaliq kulla syai'. Allah itu yang mencipta setiap sesuatu. Jadi selain daripada Allah, ada tak yang boleh mencipta? Sebab itu kita kata satu-satunya Khaliq yang menjadikan alam dan segala yang ada di atas muka bumi ni makhluk hanyalah Allah. Tiba-tiba ada orang pergi ukak patung, lukis gambar, makhluk bernyawa yang macam Tuhan buat. Di sana ada unsur dia mencabar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kena dengar perbahasan, perbincangan di kalangan ulama. Macam mana yang difahami ataupun yang dimaksudkan dengan larangan tersebut. Antara hadis ataupun dalil yang dikemukakan oleh para ulama, juga sebahagiannya dibawa oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Apa dia? Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita baca dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama tentang permasalahan lukis gambar, ukiak patung. Lepas tu dia akan pergi kepada bab apa? Patung. Apa? Banyak patung ni banyak jenis. Patung untuk tujuan pendidikan. Kan? Contoh di sekolah, dia buat patung macam orang. Untuk apa? Dia nak ajak lah, yang ni jantung, yang ni usus. Tapi dia kena buat patung. Tangan, anatomi ni, apa, sifat tubuh ni. Demikian juga kita kena buat patung-patung untuk budak-budak belajar mengenal binatang. Buat patung gajah, patung rimau. Kemudian ada juga sebahagian sahabat-sahabat ni kolektor, pengumpul. Kumpul apa? Kumpul Ultraman. Lagi? Apa dah lagi? Iron Man. Lagi? Ni kumpul-kumpul ni lah. Lepas tu kalau kita pergi di Penang, Komtar atas tu, the top tu, dia ada buat apa? Lilin, patung lilin. Sebiji macam orang. Dia buat gambar orang-orang lah, Jackie Chan lah, apalah, patung lilin macam orang betul, macam real. Kan? 2-3 hari ni depa duk kalut tanya patung dinosaur Timah Tasuh. Kita pasal tak ada share kalau kata. Duk pergi tengok dinosaur. Kan? Macam mana? Tuan-tuan tak fikir? Ada patua dah? Saya tak tahu. Dia baru tanya, ni macam mana ni? Patungnya besar, dinosaur. Oh, kan? Tuan-tuan mau pergi tengok gambar. Oh, tak apa, kita dengar dulu perbincangan. Saya tuan-tuan bawa keluar patua. Cuba tuan-tuan tanya, lusa ada mufti dia tanya, apa pandangan Datuk tentang patung dinosaur di Timah Tasuh? Oh, kan? Pasal dia menyerupai makhluk. Kau tuan-tuan pun tak tahu kata ada dinosaur di Timah Tasuh. Ada, dia keluar daripada tu, tasik tu. Jalan mai.
Kita kena tahu lah. Sebab setiap perkara itu mesti ada hukum. Mesti ada hukum. Kan? Tak apa kita bincang. Banyak lagi lah patung orang-orang yang duduk tengah bendang tu pun patung menyerupai orang. Kan? Patung tengah jalan raya. Kan? Orang tak ada pun dia duduk gawang. Tu semua menyerupai makhluk. Betul tak? So apa sebenarnya hukum itu? Adakah kesemuanya itu menandingi kebesaran Allah? Adakah semua itu membawa unsur pemujaan kepada Allah? Ni sehari dua ni ramai orang pergi Langkawi. Betul tak? Ada apa di Langkawi? Besar punya patung. Langkawi apa tu? Bolang. Apa fatwa? Ada fatwa tak? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Kita tengoklah. Okey, tak apa. Ini perbincangan lah, bukan saja hukum, perbincangan. Sebab asas kepada agama ni, basic kepada akidah Islam, kita sangat anti kepada unsur keberhalaan. Perah, bahasa paling perah, teras kepada akidah adalah kita menolak sebarang bentuk berhala ataupun perkara yang mungkin tidak seperti patung tetapi diberhalakan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sampai di Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, apa yang dia buat? Dalam riwayat yang sangat masyhur, dia masuk ke kota Mekah, antara tindakan awal, perkara pertama yang dia buat, dia meruntuhkan, dia memecahkan, dia menghancurkan kesemua berhala-berhala, tokong-tokong, patung-patung yang ada di sekitar Masjidil Haram yang dikatakan berjumlah 360 patung. Nabi naik atas unta tu, katok satu-satu sambil Nabi membaca firman Allah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Katok. So apa pendirian orang Islam? Bahkan ada hadis, tak masuk malaikat di dalam rumah yang ada patung. Betul atau tidak? Dan anjing. Ini umum, nanti kita bincang. Ni baru dengar, saya nak buka latar cerita. Nampak? Saya pergi satu rumah general, Pak bekas Panglima Tentera Udara di Bukit Damansara. Ada ceramah, saya pergi ceramah di rumah dia. Banyaklah souvenir patung ni. Gambar tentera udara ni banyak burung lah. Dan juga banyak piala-piala yang berbentuk inilah replika yang berbentuk makhluk ni. Kan? Ada juga yang tanya, ni macam mana beli patung harimau? Nak buat halau buruk. Itu pun menyerupai makhluk. Sehingga buruk tu pun boleh tertipu. Tengangor tu dia. Justru kita tengok okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fa inna Allah mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada." Hadis rawahu Al-Bukhari. Man sawwara,
Sesiapa yang melukis, sawwara ni dia artinya dia mensurahkan, dia menggambarkan, dia lukislah. Sebab itu dia panggil surah. Pasal itu Arab tangkap gambar tu dia panggil daraba surah. Kalau kita terjemah dalam bahasa Kelantan betul. Kalau terjemah bahasa Melayu tangkap gambar, tapi dia bukan kata tangkap gambar, dia kata daraba surah. Apa makna daraba? Dalam bahasa Arab daraba maksud pukul. Kelantan kata betul, pukul gambar. Yang tu betul-betul translate Arab, pukul gambar. Kelantan tak kata tangkap gambar, dia kata pukul gambar. Memang bahasa Arab dia kata daraba surah, pukul gambar. Maksud surah ni gambar, lukisan. Tuan-tuan jangan pelik, saya saja sebut bila. Ada di kalangan ulama mutaakhirin, ulama muasir, moden ni, depa bukan takat lukis gambar ukiak patung ni, tangkap kamera pun depa kata haram. Sebab itu ada di kalangan ulama, di kalangan sebahagian tokoh-tokoh apa dia ni, sarjana orang Islam ni, pakar-pakar ni, depa tak mau tangkap gambar. Dan kalau tuan-tuan tengok buku Malaysia saya tak jumpa, tapi buku Indonesia, sebahagian penerbit di sana depa pegang fatwa lukis ni tak boleh. So bila depa buat buku animasi, buku kartun, depa lukis tapi tang muka depa potong. Pasal depa tak mau masuklah hadis tu. Tu saya nak habaq, tuan-tuan jangan pelik, tuan-tuan jangan lupa, atau tuan-tuan kena ingat dan kena tahu di sana ada sebahagian ulama yang hatta bukan lukis, bukan ukiak ni, hatta kepada tangkap gambar tu pun, video pun dia kata tak boleh. Ini termasuk dalam hadis tu. Ni saya duk cerita, bukan kata saya kata yang tu betul, saya cerita. Pasal mengaji ni kita kena habaq, kena cerita, kena terang, kena bagi tahu semua. Kita tak boleh yang ni, yang tu tak. Kita tak boleh, kita habaq semua, lepas tu kita bagi pandangan kita setakat yang kita mampu lah. Pasal tu tuan-tuan kena dengar orang elok. Yang saya cerita ni pendapat yang kata macam tu. Sengah-sengah kita kata, ustaz, boleh saya nak bergambar? Maaf, saya tak mau bergambar. Kenapa ustaz tu tak mau ambil gambar? Kenapa dia tak mau ambil gambar? Kenapa dia tak bagi kita tangkap gambar dengan dia? Kerana dia pegang pandangan kata tangkap gambar tu masuk dalam hadis ni. So kita hormat di atas pendapat dia. Tak apalah dia warak. Kita pantang lepas prak. Tak ada orang nak tangkap, kita tangkap ke diri. Apa? Selfie. Tak ada siapa nak pergi tangkap gambar dia. Prak sudah. Tapi kita nak bagi tahu tuan-tuan, sebahagian ulama dia interpretation, dia tafsir kata hadis ni termasuk kamera. Okey, tak apalah. So apa-apa pun dia hanya pakai audio, visual tak boleh. Okey, tak apa. Tak lagi kita terang. Tapi Nabi kata siapa yang lukis atau ukir gambar, lukis atau ukir, kita kena ingat satu benda. Di zaman Nabi belum wujud kamera. Belum wujud kamera. So hukum kamera tak ada. Yang tu kita kena ingat tau. Di zaman Nabi tak ada kamera. So hukum kamera tak ada. Cuma macam mana kita nak jatuh hukum kamera, sekejap lagi kita akan tengok. Yang kata tak boleh kamera tu pasal apa? Yang kata boleh tu pasal apa? Macam baru ni lah, mereka tularkan gambar hang jebat, hang lekiu, hang tu, hang segala hang tu lah, 5 beradik tu. Oh, kita pun tengok tu dia. Lah kali dia bawa, siapa yang tengok dan percaya, dialah hang bodoh. Pasal apa? Pasal zaman tu tak ada kamera. Tak tahulah kalau hang tu pergi kedai rek ke, kedai mana pergi tangkap gambar. Tapi saya nak bagi tahu, kamera isu ijtihad. Kamera ni bukanlah isu yang keras atau isu yang memang Nabi
Kamera ni bukan isu yang Nabi bagi tahu secara jelas. Zaman Nabi tak ada. So ulama ijtihad. Dia nak qiyas kepada hadis ni sajalah. Lagi ulama yang tak setuju dengan tak setuju yang kata kamera sama dengan lukis dengan ukir, dia pun ada hujah. Tak apa, kita dengarlah. Supaya bila kita beramal atau kita bertindak di atas ilmu. Di atas ilmu. Sesiapa yang melukis atau mengukir gambar, fa innallaha, sesungguhnya Allah mu'adzibuhu, akan mengazabnya. Nampak? Siapa yang lukis, yang ukir gambar, Allah akan azab dia. Hatta yanfukha fiha ar-ruh, sehingga apa dia? Allah Ta'ala suruh untuk dia yanfukh, tiup, fiha ar-ruh, dia tiup ke dalam gambar yang dia lukis tu dan ke dalam patung yang dia ukir tu, ruh, untuk hidupkan. Sekarang dah pandai sangat lukis, dah tera sangat ukir, dah jadi macam makhluk yang Allah buat, awak tak bagi hidup terus. Akan macam itulah. Walaysa binafikhin fiha abada, dan tentulah dia tidak akan mampu untuk memberikan roh selama-lamanya. Dalam riwayat Muslim, ni saya baca dulu dalil-dalil ni, sebab tuan-tuan kata isu ni ringan kot. Isu ni kan isu ringan ni. Kalau kita tengok kepada dalil, pasal itu sebahagian memang dia berhati-hati dalam isu ni, kan? Kullu musawwir, setiap penggambar, musawwir, setiap orang yang buat gambar, lukis gambar atau ukir patung ni, finnar, di dalam neraka. Ini dalam riwayat Muslim, tadi dalam riwayat Bukhari. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan, dijadikan setiap gambar dan patung yang dia lukis dan dia ukir itu ruh. Di dunia dia lukis, di dunia dia buat patung, lepas tu di akhirat Allah Ta'ala akan hidupkan gambar dengan patung tu. Untuk apa? Untuk fatu'adzibuhu, untuk benda tu, benda yang dia lukis ataupun gambar yang dia ukir tu, azab dia, seksa dia. Esok ni Allah Ta'ala hidupkan semua patung-patung tu, gambar-gambar tu semua Allah Ta'ala nyawa bagi, hidup. Lepas tu pi azab, pi seksa dia, pukul dia dalam neraka. Kan? Kata Ibnu Abbas, in kunta la budda fa'ilan fasna' asy-syajar wa ma la nafsa lahu. Kalaulah kamu terpaksa untuk lukis apa-apa, kamu lukislah pokok ataupun sesuatu yang tak bernyawa. Ni saya baca dulu tuan-tuan, bukan lagi kita nak bahas. Kita tengok pula hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya. Berapa hadis dah kita baca? 2. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini peringkat first ni saya baca dalil sahaja. Peringkat kita baca dalil, dengar dalil dulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inna asyaddan nas 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Inna asyaddan nas, sesungguhnya asyaddan nas, manusia yang paling berat, yang paling dahsyat, yang paling teruk, azaban, diseksa ataupun seksaan yang paling teruk adalah siapa? Al-musawwirun, pada hari kiamat nanti adalah daripada mereka yang melukis dan mengukir patung. Tu dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian kita tengok pula dalam hadis Bukhari Muslim juga, yang mana Nabi SAW sebut, la tadkhulul malaikata bait, la tadkhulul malaikatu, la tadkhulu, tidak masuk al-malaikatu. Siapa? Al-malaikah, tak masuk malaikat. Baitan, ke dalam rumah, mana-mana rumah lah. Tak, malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk. Rumah fihi kalbun, anjing.
wala suratun, yang ada suratun tamathil, patung yang diukir. Gambar ataupun patung. Tak masuk. Kan? Okey. Nampak? Kita tengok pula hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW sebut, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluq ka khalqi, falyakhluqu habbatan wal yakhluqu dharrah." Siapakah yang lebih zalim, adlam, daripada orang yang mengubah atau mencipta sesuatu yang seperti aku cipta? Hendaklah mereka falyakhluqu, hendaklah mereka cipta, Allah cabar, habbatan, sebiji biji, habbah, biji benih lah, wal yakhluqu dharrah, atau sebiji zarrah. Cuba tera, hebat, megah, pandai sangat, cuba buat sebiji habbah. Habbah ni benda yang kecil lah, zarrah, ataupun sebesar zarrah. Boleh buat tak? Zarrah boleh cipta. Tak payah cipta besar-besar, tak payah cipta gajah, tak payah cipta gunung, tak payah cipta bukit, cipta zarrah. Yang tak nampak tu cipta, yang tu pun tak boleh cipta. Kemudian tuan-tuan kita tengok pula, dalam hadis yang berikutnya tentang larangan melukis atau menggambar ataupun mengukir ni. Hadis yang mana sangat masyhur daripada isteri-isteri Nabi, Ummu Habibah, Ummu Salamah, yang mana mereka berdua ini pernah berhijrah ke Habsyah. Mereka pernah pergi ke Habsyah, dan kita tahu Habsyah ni diperintah oleh Najasyi, yang mana namanya Ashamah, dan dia merupakan orang Kristian. Jadi di sana banyak gereja. Najasyi ni Kristian, tapi dia masuk Islam lah. Tapi kerajaan dia kerajaan Katolik, kerajaan Kristian, dan orang-orang Habsyah banyakkannya rakyatnya Kristian, dan mereka banyak gereja. Apa yang dilihat oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah, dia kata apa? Dia kata, dahulu kami pernah melihat di Habsyah, ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir, yang mana mereka tengok dalam kanisah, dalam gereja. Mereka tengok dalam gereja tu ada apa? Tasawir. Terdapat patung-patung di dalamnya. Mereka pergi tengok di gereja tu banyak patung. Dan tuan-tuan masih ingat tak? Siapakah orang pertama yang bawa balik patung ke Mekah? Kita sebut di masjid ni lah. Sehingga Nabi kata, aku melihat orang tersebut di dalam neraka mengusung usus dia, terborai usus dia. Dialah orang pertama yang bawa balik patung daripada Syam, dan dia adalah perintis, dia adalah pemula kepada ibadat menyembah patung ni. Amru bin Luhai. Tak ingat pun tak apa, pasal contoh tak bagus kan. Bawa balik patung, kami tak ingat lah. Pasal apa tak ingat? Pasal dia ni orang tak bagus. Dia ni yang jadi tokong ni, tak ada ingat. Sahabat mana yang Nabi pergi hantar ke Yaman pun kami tak ingat. Pasal apa? Terlalu baik. Jadi semua kita tak ingat. Yang jahat pun kita tak ingat, yang baik pun kita tak ingat. Amru bin Luhai, Nabi kata dia orang bawa balik daripada dia pergi ke Syam, dia tengok patung, puja, dia bawa balik mai. Dan di situ bermulanya pemujaan. Okey. Depa cerita dekat Rasulullah, kata depa pernah tengok ada patung diukir, diletakkan di dalam gereja. Faqala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Nabi kata, inna ulaik, sesungguhnya mereka itu, yakni orang-orang yang Kristian tadi, yang ukir patung tadi ni, idza kana fihim ar-rajulus salih. Nah, Nabi cerita latar sejarah. Nabi cerita asal usul macam mana boleh ada patung dalam gereja.
Siapa dia patung-patung tu? Asal usul dia main mana dan macam mana boleh jadi patung tu duk ada dalam gereja? Nabi kata, sesungguhnya depa ni dulu ni idza kana, orang-orang Kristian ni ataupun orang-orang yang kamu nampak di Habsyah itu, apabila mati fihimur rajulus salih famat, patung itu bukan orang-orang yang sebarangan orang. Inilah asal usul kepada berhala. Asal usul berhala ni tuan-tuan, bukannya di atas niat jahat. Asal usul berhala ni bukan di atas maksud tak elok, di atas tujuan yang sangat murni, di atas tujuan yang sangat bagus. Pasal itu tuan-tuan, niat dan tujuan, maksud yang baik tetapi cara yang salah telah merosakkan akidah orang-orang terdahulu. Nabi kata, apabila mati di kalangan mereka orang saleh. Pasal itu kita tengok di Malaysia ataupun di mana-mana tempat lah, bukan di Malaysia, di seluruh dunia, kesemua kubur yang dipuja semua orang saleh. Semua orang saleh. Ada tak tuan-tuan kenal satu kubur yang apa dia ni? Dipuja, yang kawan tu masa hidup jahat. Depa ni ustaz lang kampung ni ada satu kubur. Depa kalau ada hajat depa pergi duduk situlah. Siapa dia kubur tu? Dia ni dulu Tok Bilal masjid. Mati pun tengah bang. Selalu lagu itulah. Ataupun ada satu, di mana tak tahu sahabat saya habaq, ada satu makam, makam tu dia pelik sikit, ada busut. Orang Melayu jangan main-main dengan busut ni. Depa jangan main-main orang Melayu. Orang Melayu kalau tengok kubur mana naik busut ke, depa sini nanti naik satu syekh naik satu macam. Dikatakan kubur tu, saya terpaksa rahsiakan, takut tuan-tuan pergi cari. Di satu tempat di dalam Malaysia ni, digelar kubur Tuan Tulis. Kenapa dinamakan Tuan Tulis? Mai mana kehebatan si mati ni? Dikatakan dia menulis Al-Quran 30 juzuk dengan tangan dia. Dia digelar Tuan Tulis. Jadi bila dia mati, dia dianggap sakan lah. Tak ada lagi kita dengar, oi ustaz, mereka duk pergi minta ni, anak nak periksa apa ke apa, pergi minta kubur tu. Siapa dia kubur tu? Kubur tu dulu masa hidup duk minum biak, kaki ekor. Tak ada semua yang tak guna ni dia pasal tak. Saya nak cerita kat tuan-tuan, kubur ni saya sebut banyak kali lah. Tuan-tuan kena ingat lah, kesemua kubur yang ada dalam dunia ni, depa kata kubur Nabi nu, kubur Nabi ni, kubur-kubur banyak ni, tak ada satu pun yang ada bukti betul. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang confirm muktamad betul makam Nabi di Madinah, yang tu clear, yang itu memang sahih. Lain pada tu tak tahu. Ada satu riwayat, saya cerita bilah kat tuan-tuan, disebut oleh Ibn Kathir, kubur Nabi Daniel. Bisa dengar Nabi Daniel? Nabi Daniel, katanya kubur Nabi Daniel ni, ceritanya saya pendekkan cerita lah. Kubur Nabi Daniel ni, Umar Al-Khattab suruh korek, panjanglah cerita dia. Depa ni katanya manyak tu tak reput lah apa, depa dubuk keluar apa semua banyak. Tapi saya nak pendekkan, Sayyidina Umar tulis surat pada depa, suruh korek lubang kubur tu 13. Tapi Nabi Daniel berapa orang? Nabi Daniel berapa orang? Nabi Daniel seorang tu lah. Tapi kubur dia Umar suruh buat 13. Sebab tak mau bagi tahu yang mana satu, supaya bila orang tak tahu selamat. Aisyah kata yang kubur Nabi tu tak buka tunjuk tang mana, yang disimpan tertutup tu,
la ubris, tak buka tayang tu pasal apa? Sebab tak mau bagi jadi macam ni ya. Jadi orang tak tahu yang mana satu kubur Nabi dia ni. Pasal tu tuan-tuan tengok banyak kubur ni. Sebab apa? Tak ada bukti. Jadi tuan-tuan tak payah pergi ya. Dan tak ada keberkatan apalah. Kita doa kat Allah Taala cukup. Cuma ada satu cerita dia kata, yang jaga kubur tu pun kata, macam mana? Yang jaga kubur tu kata macam mana? Dia kata aku pun tak tahu betul. Betul? Dia kata mai habaq be. Pasal apa? Boleh duit. Tak tahu Okey. Nabi kata, "Idza kana fihim ar-rajul salih." Apabila matinya satu orang laki-laki salih, famat, banu ala qabrihi masjidan. Depa buat satu bina satu tempat buat ibadat di atas kubur dia. Depa bina kubur dia sakalah, buat binaan apa semua ni. Wasawwaru fihi tilkal suwar. Lepas tu depa pun ukirlah patung sebiji macam kawan yang mati tu. Contohlah, senang bagi saya lah. Katalah saya ni mati. Walaupun taklah soleh kan. Tuan-tuan pun ingat kat saya. Sian kat saya, rindu, cinta, kasih kan. Buatlah patung saya. Lukislah hidung lagu ni apa semua, mata buat semua. Buatlah macam sebiji macam saya ni. Kan? Duk macam mengajak, buat mikrofon satu. Kan? Letak tepi kubur saya. Lepas tu tuan-tuan pun mati. Anak cucu tuan-tuan pun tengok. Oh, ini jangan main-main ni. Tok guru, tok wan kita. Tok wan kita tiap-tiap Jumaat duk main lap ni. Tiap-tiap Jumaat duk main. Ini starting kepada pemujaan berhala. Ulaika syirarul khalq indallahi yaumal qiyamah. Lepas tu dah mati generasi tu dipujalah. Siapa dia tu? Patung tu siapa dia? Patung tu orang saleh. So berdasarkan hadis ini, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, dia kata apa? Hadis ini menunjukkan haramnya mengukir dan menyimpan patung. Fathul Bari. Itu apa yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Okey, dalil-dalil itu kita semua dah baca. So macam mana sekarang ni kita nak faham ataupun kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis ni? Macam mana? Okey. Dalam hal ini, para ulama melihat kepada inti larangan. Apa dia inti larangan? Pasal apa dilarang? Ataupun hadis-hadis tadi bila tuan-tuan dengar, tuan-tuan dapat satu mesej, apa dia? Saya tak tahulah, tapi saya nak ringkaskan. Kita tak mau baca lah pandangan-pandangan ulama yang syarah ni banyak. An-Nawawi ada sebut, Ibn Hajar ada sebut, Al-Khattabi ada sebut, banyaklah ulama-ulama yang sebut. Tapi saya nak sebut, okey. Hadis-hadis ini disebut oleh sebahagian ulama larangan mengukir, melukis apabila ada unsur, ada maksud penghormatan, ada maksud memuliakan, ada maksud pengagungan. Betul tak? Macam mana kita tahu kata benda tu ada unsur? Tuan-tuan kena ingat. Sat lagi kita akan faham, bila kita baca nas-nas ni, kita akan faham seperti yang disebut oleh Al-Qaradawi. Dia kata larangan ini merujuk kepada unsur memuja, unsur mengagungkan. Macam mana kita nak tahu? Okey. Patung mainan budak-budak boleh tak boleh? Direct to the point lah. Senang saya nak cerita. Patung budak-budak, laki-laki ke perempuan ke, boleh tak? Anak kita perempuan, dia suka patung Barbie. Dia suka patung apa dia ni, poni ke.
Patung macam-macam lah. Ada kuda. Saya ni yang tahu sikit ni pasal ada anak kecil. Tuan-tuan saya tahulah banyak pangkat ni dah tak ada anak kecil kan. Jadi tak tahulah. Patung Ultraman, patung-patung ni. Boleh tak boleh? Okey, ringkas cerita, boleh lah. Okey, boleh. Berdasarkan kepada hadis yang mana kalau kita tengok, Nabi SAW benarkan ataupun kita sebut dalam hadis yang mana Aisyah radhiyallahu anha mempunyai anak patung. Kan? Bisa dengar tak? Dia kata, tal'abu bil banati 'inda Rasulillah. Dia kata dia biasa bermain anak patung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ta'tini sawahibi. Dan dia kata, "Mai geng-geng aku budak-budak kecil, sawahibi." Aisyah kata, aku duk main anak patung depi Nabi, mai kawan-kawan aku pun duk main. Kan? Bila Nabi mai, aku sembunyi, aku segan dekat dia. So, di atas hadis ni lah ulama benarkan patung yang berbentuk mainan, dul. So kalau anak kita main patung Ultraman, main patung-patung yang kata apa ni lah, saya okey. Dia kata, "Ustaz, apa beza patung ni dengan patung yang kita baca dalam hadis tadi ni?" Jelas. Tadi ni kita boleh nampak dia punya perbezaan dia. Patung budak-budak ni, tuan-tuan bisa tengok tak? Kita masuk dalam bilik air, nak pergi duduk kencing, tengok-tengok Ultraman duduk dalam lubang jamban. Dia bawa Ultraman tu pergi main dalam bilik air. Ultraman tu mungkin kena dengan raksasa, masuk dalam lubang jamban. Dia pun tak boleh nak ambil, dia tinggal macam tu. Faham tak? Tu ekstrimnya contoh. Nak habaknya patung ni kadang-kadang kita balik masjid, pijak ni apa ni? Kepala Ultraman, badan raksasa, dia lempak atas ceruk. Maksudnya tidak ada unsur takdis, tak ada unsur ta'zim, tak ada unsur tasyrif, tak ada unsur memuliakan, tak ada unsur mengagungkan, tak ada unsur membesarkan, apatah lagi kepada tahap memuja. Dia buat lempak macam tu. So, untuk permainan, dia terkeluar daripada maksud larangan tadi. Tapi saya duk ingat tak payah, banyak benda lah yang boleh main, tak duk bagi patung-patung ni benda syubhah. Okey, bagus, kemas, mantap, iman sejati. So anak-anak dia tak boleh main patung langsung. Tak apalah, saya tak nafikan ada pandangan kata tak boleh. Tapi saya rasa kalau benda macam ni dia terkeluar dari maksud Nabi tadi, iaitu mengagung. Nampak? Sebab itu ada sahabat tanya, dia kata, kalau saya jenis kolektor Ultraman ke, kolektor patung apa ke, Power Rangers ke apa ke, kalau hang ni, aku ingat tak ayah kot, pasal apa? Hang tak main, tapi hang mesti bubuh dalam macam cermin kita tu, cermin apa? Spek mata tu. Dia nanti atuk. Ada tak? Nanti bubuh lamari. Dia tak tempat tinggi. Kita rasa macam tak berapa nak selesa lah kan. Dia angkat. Macam ada unsur menghormati, ada unsur puja, ada unsur sayang. Kan? Anak dia nak main pun tak bagi, tampak tangan. Minggu sekali, sebelum pi mana-mana, letak, atuk. Kita duk nampak macam satu ibadat pula. Saya tak katalah haram, tapi saya rasa tak payah duk collect lah benda-benda macam tu. Himpun benda-benda kereta ke, benda-benda yang keluar khuruj minal khilaf. Keluar benda-benda yang tak ada pertikaian. Nampak? Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, para ulama menjadikan hadis Aisyah bolehnya patung permainan untuk wanita, anak perempuan. Tapi bagi saya, untuk laki-laki pun samalah. Sebab dia tak lari daripada maksud sebagai toys. Orang perempuan main toys, orang laki-laki pun ada toys.
Sama, maksudnya tujuan patung tu untuk toys. Okey? Dan tak ada aku tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan untuk pergi puja patung tu, tak ada lah. Semua main kan, ambil lempak balun, buat tombang apa, tenyih muka ke apa kan. Nampak? Okey? Kemudian kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hadis ini mengecualikan daripada umum hadis yang kita baca tadi, yang larang, yang tak boleh, yang kena azab apa semua tu. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, dia menjadi pengecualian. Ini apa yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Dia terkeluar daripada hadis yang larang, daripada mencipta sesuatu yang menandingi ciptaan Allah. Maksudnya patung yang macam ni tak termasuk dalam menandingi ciptaan Allah. Pasal dia buat bukan untuk pemujaan, dia buat bukan untuk membesar atau mengagungkan benda tersebut. Dia kata ini apa yang disebut oleh Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata apa? Kita dengar. Ibn Hajar kata Qadhi Iyad sebut benda yang sama. Apa kata Al-Qadhi Iyad? Kata Al-Qadhi Iyad, dalam hadis Aisyah tadi menunjukkan bolehnya bermain patung kanak-kanak. Maksudnya boleh main anak patung lah. Beliau juga mengatakan, dia kata patung boneka kanak-kanak perempuan ni, untuk anak patung untuk budak-budak perempuan ni dikhususkan, dikecualikan. Sebab apa? Tengok cantik dia punya ulasan. Untuk memberikan pendidikan awal kepada wanita. Kita suruh dia, pasal tu budak-budak perempuan ni galakkan dia main masak-masak, galakkan dia main anak patung ni untuk apa? Terbiah dia. Untuk dia mengatur diri dia, mengatur rumah dia kan. Kecil-kecil dia duduk masak. Yang penyegar masak tu mungkin kecil-kecil tak main masak-masak, main biji guli. Main besar duduk dekat nak tuju lelaki dia. Pasal tu permainan ni dia kena ikut jantina. Kalau perempuan kita bagi main yang keperempuanan, main nak patung, main masak-masak kan. Laki-laki kita bagi main yang lasak sikit. Kerana kata Al-Qadhi Iyad,